Kembali bersama Fokus Minggu Depan, saya Lokman Haris. Itu tadi anda saksikan data terkini indeks harga pengguna IHP atau inflasi yang kita menyaksikan tren menurun sejak hampir 1 tahun yang lepas, 2.8% untuk Mei 2023. Data ekonomi domestik agak memberangsangkan sejak beberapa bulan yang lepas, tetapi hari ini kita mau membincangkan berkenaan dengan pergerakan bursa dan juga ringgit yang terus tertekan. Dan apa yang kita bincangkan bergerak ke hadapan dan juga minggu depan. Saya mau sambung perbincangan ini bersama dengan Ibrahim Sani. Ibrahim adalah editor untuk Niaga Awani. Ibrahim sudah tentu tumpuan terarah kepada mesyuarat Jawatan Kuasa Moneteri atau MPC meeting oleh Bank Negara Malaysia yang akan diadakan 6 dan juga 7 Julai akan datang. Apa yang Ibrahim jangkakan daripada mesyuarat MPC? Berdasarkan apa yang kita tahu daripada laporan research houses daripada UOB dan juga HSBC dan juga Maybank, mereka menyatakan bahawa mereka menjangkakan tiada kenaikan OPR dalam perjumpaan kali ini. Namun demikian, seperti mana kita tahu, sentiasa ada ruang untuk Bank Negara meningkatkan sedikit OPR. Walaupun mereka hanya meningkatkan so far sekali sahaja dalam 2 perjumpaan dalam tahun ini buat masa ini. So expectation adalah kadar kenaikan OPR tidak meningkat, tetapi ada kemungkinan, ada possibility, small room of possibility yang OPR akan ditingkatkan. Dari segi ringgit pula, ringgit diniagakan sangat tinggi berbanding dengan dolar Amerika. Namun kita harus faham bahawa beberapa ekonomis menyatakan bahawa ini adalah hasil daripada global economy headwinds, dan esok di Niaga Awani kita akan temu ramah Dr. Jomo yang merupakan seorang ahli ekonomi untuk memberikan sedikit gambaran tentang pergerakan ringgit dalam jangka masa terdekat ini. Okey, tapi sebelum ni kita dah interview Profesor Jeffrey Williams daripada MUST. Beliau menyatakan bahawa ringgit perlu dijangkakan akan meningkat sehingga 4.6 maupun 4.7 dalam jangka masa terdekat, because keutuhan dolar Amerika memang kuat dan ringgit pula berbanding dengan dolar Amerika didagangkan sangat rendah. So it works on opposite way. Satu meningkat, satu rendah, so the gap widens even further. Ya, kita faham argumen ini bahawa kebanyakannya sebahagian besar faktornya adalah faktor luaran seperti kadar faedah Amerika Syarikat dan sebagainya. Tetapi ada atau tidak sedikit sekurang-kurangnya faktor dalaman yang juga memangkin penurunan ringgit. Ada pakar ekonomi yang mendakwa bahawa ketiadaan polisi ekonomi yang jelas juga tidak membantu momentum ringgit. Apa kata pendapat Ibrahim? Memang faktor dalaman tak boleh dielakkan. Namun kalau kita tengok Jun 2023 berbanding dengan Jun 2022, keadaan ekonomi Malaysia adalah lebih terkawal sekarang berbanding dengan setahun lepas. Ini kerana risiko politik dan juga politik dalaman dan luaran telah pun dikenal pasti dan dimitigatkan, ya. Jadi kalau kita tengok Jun 2022, PRU, desas-desus PRU, desas-desus pertukaran Perdana Menteri dan sebagainya masih lagi hebat diperdebatkan. Namun setahun selepas itu, keadaan ekonomi yang diusahakan oleh kerajaan Madani ini lebih jelas berbanding dengan tahun lepas. Tapi benar, ada beberapa pakar-pakar ekonomi dan juga pakar perniagaan dan usahawan, businessman, yang menyatakan bahawa ketiadaan dasar ekonomi yang jelas masih lagi memberikan satu gambaran yang kurang memuaskan dari segi hala tuju dan unjuran ekonomi. Namun kalau kita compare dengan previous years, dengan previous quarters dan terutamanya year on year, Julai 22 versus Julai 23, outlook adalah lebih baik berbanding dengan tahun lepas. Ya, sudah tentu ekonomi juga berkait rapat dengan politik. Apabila kita berada di ambang pilihan raya umum, sudah tentu kita akan saksikan itu dicerminkan dalam pasaran apabila pelabur akan mengambil pendekatan berhati-hati. Tetapi apabila ia pilihan raya negeri seperti yang kita bakal hadapi tidak lama lagi, adakah impak itu juga ada atau adakah mungkin tiada atau kurang kerana ia hanya berada di peringkat negeri sahaja dan tidak akan memberikan kesan besar kepada sentimen pelabur asing terhadap Malaysia? Berdasarkan 2 temu ramah yang saya telah buat di rancangan saya sendiri, Notepad with Ibrahim Sani, di perkarangan Pusat Dagangan Kuala Lumpur Convention Centre,
Mereka menyatakan bahawa PRN kali ini sedikit berbeza kerana ia melibatkan 3 negeri yang mempunyai perindustrian paling termaju di Malaysia, iaitu negeri-negeri Negeri Sembilan dan juga negeri Selangor dan juga negeri Pulau Pinang. ENE sektor memang besar di Pulau Pinang dan juga ENE sektor kita pun tahu terbesar di Malaysia dari segi ekspor, lagi besar daripada 2 kali ganda actually, lagi besar daripada kelapa sawit. Walaupun kita ingat Malaysia ni number one kelapa sawit, imagine ENE still the biggest exporter per sector. So Penang ENE important. Selangor ENE juga important, tetapi ada juga industri commercialization yang lain, terutamanya tambah nilai, ada added value, ya, industri seperti semiconductor, furniture, semiconductor, apa lagi, plantation, semua yang dimanufacturekan ataupun dibikinkan ada value add kilang-kilang di negeri Selangor. So negeri Selangor is another element yang kita kena tengok. Petroleum is a big deal dekat Port Dickson in Negeri Sembilan and also in other areas. So itu another area of concern, sama ada refineries dekat Negeri Sembilan is going to be impacted in terms of Negeri Sembilan punya policy, dasar pada peringkat negeri. That's another factor to look at. So yes, PRN memang kebiasaannya mempunyai impak yang sedikit, tetapi disebabkan ia melibatkan 3 negeri yang ada industri yang sangat besar di Malaysia, memang this PRN is actually watched for. Now kita pun dah tahu PRN dah dibubarkan di beberapa negeri dan we are expecting 60 days the election is to be made. Because of this, it's actually an added certainty. So banyak pelabur dan juga ahli perniagaan yang telah pun factor in or priced in some of the volatility in terms of the environment of these 3 states in the upcoming 60 days. Jadi itu memberikan lebih gambaran yang lebih jelas terhadap unjuran ekonomi di negeri-negeri ini. Ya, mereka sudah mengambil kira faktor-faktor itu dalam keputusan pelaburan mereka. Tetapi Ibrahim, kita saksikan perbincangan setiap kali kita bincang berkenaan dengan bursa dan juga ringgit, ia perbincangan yang berbunyi agak teknikal dan tinggi. Dan rakyat ingin bertanya, apabila berlaku prestasi buruk terhadap ringgit dan juga bursa Malaysia ini, bagaimana ia beri kesan kepada saya? Mungkin akan ada kesan secara langsung jika saya ingin melancong dan ingin menukar wang ringgit kepada USD atau British Pounds atau apa saja. Tetapi apa kesannya kepada kehidupan seharian rakyat di sini sekiranya ringgit terus turun, selain daripada mungkin imported inflation? Tapi selain daripada itu, apa lagi kesan yang mungkin kita akan rasai setiap hari? Of course, kos sara hidup adalah antara perkara yang utama yang akan mengenakan satu impak yang sangat jelas terhadap rakyat jelata. Tapi there is this notion yang bursa Malaysia tidak memberikan impak secara langsung. Ini adalah satu gambaran yang kurang efektif kerana setiap kali bursa naik, ada satu situasi di mana syarikat-syarikat yang didagangkan di bursa memberikan lebih gaji terhadap mereka yang bekerja di syarikat-syarikat itu, dan mereka yang mendapatkan gaji lebih akan spend lebih. Tapi because keadaan di bursa sekarang sangat muram, in fact trading below 1,390 if I'm not mistaken, dan bursa didagangkan akan susut dalam jangka masa minggu ini, dalam jangka unjuran 5 hari ke hadapan ini, bermula esok tambah 5 hari. Jadi ini memberikan gambaran yang gaji pekerja di syarikat-syarikat yang didagangkan di bursa tidak akan mendapat gaji yang besar. So spending will be constricted. And of course, this is not necessarily a bad idea sebab antara kesan ataupun implikasi Bank Negara tingkatkan kadar OPR adalah untuk kurangkan spending, terutamanya dari public demand, dan apabila kurangnya spending, maka in theory at least kadar inflasi dapat dikawal. Setakat ini kadar inflasi masih lagi tinggi, dan disebabkan itu kurangkan demand ataupun kurangkan spending outside adalah antara langkah yang paling obvious ataupun paling jelas yang Bank Negara ingin adakan. Jadi kos sara hidup akan meningkat dan disebabkan itu kita perlu lihat dari segi isi rumah tangga sama ada kita boleh kurangkan spending di luar.
Itu adalah antara big action yang kita kena tengok dalam jangka masa 2-3 bulan ini. Keep your spending at home, try to not spend outside sebab kos sara hidup akan terkesan akibat inflasi yang lebih tinggi. Baik, terima kasih Ibrahim Sani, editor Niaga Awani. Sudah tentu kita akan terus mengikuti pergerakan ringgit dan juga bursa Malaysia sepanjang minggu depan melalui Niaga Awani dan juga Astro Awani secara keseluruhannya. Anda boleh baca semua liputan kami di astroawani.com dan tonton setiap hari di saluran 501. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.